Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua fans Harimau Malaya. Kita berjumpa lagi kali ini rentetan daripada isu yang kami paparkan semalam, janji dicapati. Hari ini kami bawakan kepada anda antara nama yang disebut-sebut dalam isu tersebut iaitu Tuan Azman Noh, bekas pengurus besar Perak FC. Okey, Tuan sihat? Baik, Alhamdulillah. Okey Tuan, mungkin bagi fans Perak dia kenal Tuan siapa, tapi sebab isu ni dah besar, fans luar Perak pun dah mula ambil tahu. Boleh tak Tuan seberingkas ceritakan jawatan yang dipegang dari tempoh bila sampai bila? Saya sebenarnya masuk ke Perak FC pada bulan Ogos, pada 2 bulan Ogos 2021. Sehinggalah saya sendiri yang menarik diri dari Perak FC pada November 2021. Selama lebih kurang 3 bulan saya berada di Perak FC. So serba sedikit saya bolehlah bercerita berkaitan dengan Perak FC sepanjang 3 bulan saya bersama dengan mereka. Faham. Okey. Macam semalam Harimau Malaya telah upkan satu story daripada bekas pemain Perak FC sendiri, Hafizul Hakim dan juga Syamin, yang mengesahkan bahawa pengurusan Perak FC sekarang mungkin janjilah tak tunaikan apa yang telah dijanjikan. Tapi dalam kitaran tu ada juga suara-suara yang menyebut nama Tuan Azman Noh, ataupun kita panggil Cikgu Man lah. So ada apa-apa yang perlu dijelaskan tak kepada mereka? Baik, saya tertarik dengan isu yang berkaitan yang dibangkitkan oleh fan. Kebanyakan fan membangkitkan soal pernah saya bagi statement ketika bulan Ogos berkaitan dengan tunggakan gaji pemain import, yang saya telah menyatakan bahawa ketika itu tunggakan gaji pemain import yang tertangguh sejak 2019 telah selesai. Jadi saya suka nak menerangkan berkaitan istilah selesai yang saya maksudkan. Selesai yang saya maksudkan adalah selesai ketika itu. Kerana ketika itu kita berhadapan dengan isu licensing, club licensing, yang segala penyata kewangan kita diaudit sehingga 31 Julai. So ketika itu saya telah menyelesaikan bayaran tunggakan gaji Leo dan Kareka pada bulan Mei dan Jun. Maknanya selesai yang saya maksudkan itu ketika itu. Begitu juga dengan bayaran tuntutan dari pemain Korea Selatan yang telah menuntut agar Perak menyelesaikan segala tuntutan bayaran gaji yang dikatakan Perak FA ketika itu memungkiri dengan beliau. So kes ini sudah sampai ke peringkat FIFA dan ke peringkat yang mahkamah yang lebih tinggi iaitu CSA, dan Perak FC dikenakan tindakan untuk menyelesaikan bayaran tertunggak pada pemain Korea Selatan itu sebanyak 538,000 secara bayar tunai. Tetapi ketika itu kami berunding. Saya berunding dengan peguam kepada pemain Korea ini dan beliau bersetuju untuk dibuat secara angsuran. Angsuran tersebut dipecahkan kepada 5 kali. Dan bayaran pertama sebanyak 350,000. Dan bulan berikutnya sebanyak 100,000, 100,000, 100,000 dan bayaran akhir 100,000 juga, berjumlah 700,000 kerana lebihan daripadanya adalah interest yang dikenakan disebabkan kita mengambil tindakan membayar secara angsuran. Kalau kita bayar sekaligus sebanyak 538,000, tapi bila kita memilih untuk dibuat secara angsuran, ianya meningkat kepada 700,000 lebih. So, istilah selesai yang saya maksudkan ketika itu ialah bayaran angsuran yang pertama kita dah selesaikan. Itu sebab bila kita dah selesaikan bayaran kepada pemain Korea secara angsuran dan Leo dan Kareka gaji mereka kita buat bulan Mei dan Jun dan Julai, kita mendapat pengesahan dari pihak MFL bahawa dari segi club licensing kita 100%. So kita layak untuk bermain pada tahun 2022 berdasarkan kriteria yang dikendaki dipenuhi. Itulah atas usaha Cikgu Man. Atas usaha saya ketika itu. Jadi jelaslah bahawa saya nak betulkan keadaan. Istilah selesai itu selesai ketika itu. Jadi sewaktu Cikgu Man daripada bulan 7, 8 tadi ya? Ya. Masalah yang timbul tu sebenarnya yang di carry forward daripada sebelum tu, bukan ditimbulkan sewaktu Cikgu Man berada di situ, betul? Masalah yang timbul adalah masalah yang di carry forward dari tahun 2019. Pemain Korea itu masuk ketika tahun 2019. Ketika itu saya pun tidak berada dalam PAFA lagi.
Perak FC kena menanggung segala tanggungan liability semasa yang ditinggalkan di semasa PAFA, kerana PAFA ini dipindah milik. Jadi segala tanggungan PAFA dipindah milik kepada Perak FC. So, sesiapa yang menerajui Perak FC, beliaulah yang akan menerus kesinambungan segala permasalahan yang timbul. Tapi kenapa tempoh Cikgu Man dekat Perak FC itu terlalu pendek ya? Saya sebenarnya mengambil pendekatan ketika itu saya sebagai GM, General Manager di Perak FC. Jawatan CEO memangnya kosong. Tetapi ketika pihak Board of Director Perak FC melantik CEO baru, so saya mengambil keputusan agar menarik diri lah, sebab CEO dah ada. So apa guna saya di situ? Sebab CEO baru dah masuk di dalam Perak FC. Itu je. Jadi masa Cikgu Man tinggalkan Perak FC itu, dah serah semua kepada CEO. Mereka memang sedia maklum lah apa tentang pengurusan jadual gaji itu memang dah lepas lah maksudnya. Dari segi Cikgu Man dah lepaskan kat mereka lah. Secara prinsipnya begitulah. Cuma saya nak tegaskan, sebelum saya meninggalkan Perak FC, saya telah mengumpul dana sebanyak lebih 1 juta. Yang 650,000 sudah berada dalam akaun Perak FC. Sorry. Atas usaha Cikgu Man sendiri? Atas usaha saya dah mengumpul 600,000 sudah berada dalam akaun Perak FC ketika itu. So, ketika saya meninggalkan Perak FC, duit yang saya tinggalkan dalam akaun ada sebanyak 600,000. So, pada saya ketika itu sudah boleh selesaikan gaji pada bulan 9. So, kalau diselesaikan gaji, nescaya kes yang melibatkan tuntutan pemain tempatan yang ketika itu sudah berlarutan 2 bulan tidak dapat gaji, pada saya boleh selesai paling tidak sebulan. Tapi pihak pengurusan ketika itu memilih jalan untuk menyelesaikan perkara lain dahulu selain daripada tindakan membayar gaji mereka. So saya no comment lah dalam soal tu. Kalau lah masa tu Cikgu Man masih berada di situ, Cikgu Man utamakan bayaran gaji atau hal-hal lain tersebut? Kalau saya masih di situ, saya akan utamakan bayaran gaji. Sudah tentulah gaji pemain tempatan kita akan selesaikan, dan kita boleh, sebenarnya boleh untuk menyelesaikan ketika itu. Faham. Okey, itulah sedikit penjelasan daripada Cikgu Man, sebab ada yang menyebut bunyi-bunyi suara Cikgu Man. Jadi Cikgu Man di sini untuk menjelaskan sewaktu beliau mengendalikan Perak FC sebagai pengurus besar, semuanya telah diselesaikan ya, betul ya? Jadi ketika itu. Jadi terima kasih Cikgu Man sudi memberi penjelasan, dan anda semua fans Harimau Malaya dan juga fans Perak sendiri boleh nampak gambaran yang lebih jelas sekarang apa yang berlaku, dan kita akan cuba kalau dapat berita terbaru kita akan terus hantar kepada anda. Okey, jumpa lagi, subscribe YouTube channel dan follow semua media sosial kami. Assalamualaikum, bye bye.